Okey. Yang ni pun sensitif lah. Pentecostal. Tapi sebut dia kan. Kepelbagaian mazhab dalam Kristian. Dalam surah Ar-Rum tuan-tuan, surah Ar-Rum surah nombor surah nombor 30. Surah nombor 30. Allah sebut 3 ayat panjanglah kan. Bila dia minta Rasulullah SAW, utamanya dan orang Islam, menghadap wajah ke arah agama yang benar. Fa'qim wajhaka lid-dini hanifan. Okay. Dia sebut di dalam itu Allah Subhanahu wa taala, ayat selanjutnya dia kata munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salat wa la takunu minal musyrikin. Selepas itu dia sebut minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Berkenaan dengan memecah belahkan agama ni dalam kelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladayhim farih. Setiap hizb apa maksud? Merupakan kata dasar kepada perkataan mazhab. Puak-puak berpecah kepada sebab tu Hizbul kita sebut apa? Di mana? Lebanon ya. Hizbullah kan. Dia lebih parti Allah. Kan Hizbullah kumpulan lah ya. Jadi dalam Quran Tuhan mengingatkan kita berkenaan dengan memecahkan agama ni dalam banyak ya. Kita tidak digunakan. Cuma dalam Islam perbezaan pendapat ada. Cuma kita tak boleh ikut dia. Kita tak boleh ikut dia semayang. No. Kalau Islam, dia Islam, kita ikut dia semayang, dia solat. Ada beberapa perbezaan dalam pendaftaran tapi dia tetap Muslim. Ya. Tapi kalau tuan-tuan orang Kristian, Anglican dia tak boleh pergi gereja Katolik. Bukan saja begitu, banyak benda lain. Perbezaan perkara-perkara yang sangat asas. Katolik tu, kitab Bible dia ada 7 tajuk yang tak ada dalam Bible orang Protestan. Sampai begitu lagi. Sebab tu Bible ni dia ada banyak versi King James. Katolik versi berbeza. Yang orang Protestan guna King James version. King James version tak ada 7 bab yang ada dalam Bible orang Katolik. Perbezaan benda-benda yang asas. Orang Islam perbezaan sebenarnya bukan benda yang asas. Benda yang furu' sahaja. Benda asas tak berbeza sebenarnya. Tak berbeza. Okay? Tapi Kristian itu panggil. Dan satu lagi saya nak sebut, dulu bila kami berdakwah kepada orang Kristian ni, bila dia tak boleh jawab hujah kita, dia kata tu memanglah. Dia kata Jesus Christ tak kata dia Tuhan. Tapi Kristian ni dia kata an evolved doctrine. Maknanya dulu agama Kristian ni macam ni, tapi dia evolve sampailah sekarang baru dia lengkap. Kalau orang cakap macam tu, tak nak kita buat dah. Maknanya orang yang dulu ni ikut benda yang tak lengkap. Begitu juga orang Melayu yang mengatakan bahawa kena ikut 4 mazhab. Orang yang dulu dia nak ikut mazhab apa? Ya. Dia kata mazhab 4 dah lengkap kan dia kata. Orang dulu. Dan orang sekarang berlaku benda-benda yang tak berlaku pada zaman imam mazhab yang 4. Saya sebut contoh apa? Stem cell. Ya. Kita nak ikut mazhab apa? Benda tak dibincangkan. Okey. Dan dalam Islam sebenarnya tak ada benda tu. Cuma kadang-kadang sebahagian orang Islam dia sangat ekstrim dengan benda tu. Apa benda ni? Ada. Tadi yang benda yang tak berlaku. Stem cell. Oh, stem cell. Yes. Stem cell kalau siapa nak cari apa yang Abu Hanifah sebut, tak ada. Apa yang Imam Malik sebut, tak ada. Apa yang Imam Syafi'i sebut, tak ada. Apa yang Imam Ahmad bin Hanbal sebut, tak ada. Ya. Jadi kalau kita, sebab itu tuan-tuan, perbincangan berkenaan dengan mazhab ni, kalau terlalu ekstrim, itu yang menyebabkan orang Islam jumuk dan mundur. Sebab apa? Dia tak boleh bergerak. Bagi dia pintu ishad telah tertutup. Jadi benda baru
Dia tak boleh buka. Benda itu penting tuan-tuan untuk kita faham. Dan kesimpulan, ini ringkas tu. Surah Yusuf sekali lagi. 2-3 minggu ni saya dengan Ustaz Jazrin banyak kali sebut surah Yusuf. Dia suruh hafal Ustaz. Ayat 1-8 selalu kita sebut. Banyak kali dah belajar hadis apa dah? Qul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani. Allah menyatakan bahawa kita ni berhujah dengan hujah yang nyata. Okey. Ayat Quran saya selalu sebut, kita formula kita di sini selalu kita kena pegang betul-betul. Kita nak cakap tentang agama, Quran dulu. Selepas tu hadis. Hadis Rasulullah berkenaan halal dan haram. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di tengah-tengahnya, di antaranya ada benda yang dia guna perkataan mutasyabihat. Benda yang syubhat, yang sama-sama. Okey, sama-sama. Dan juga kata-kata Ibnu Mas'ud. Tuan-tuan nampak kan? Kita punya formula kita mula Quran, kemudian hadis Nabi SAW, selepas itu kata-kata sahabat. Ibnu Mas'ud, salah satu kata-katanya yang terkenal ialah bila bertembung di antara dua pendapat. Satu pendapat kata benda tu sunnah. Satu pendapat kata benda tu bid'ah. Kita nak buat apa? Satu pendapat kata sunat, bukan sunat. Satu pendapat kata sunat, satu pendapat kata bid'ah. Kita nak buat apa? Ibnu Mas'ud bagi jalan keluar yang mudah. Dia mencerti. Buat apa? Dia suruh buat apa? Dia kata tinggalkan kerana yang sunat banyak. Yang sunat banyak. Kan? Bila bertembung ni, tinggalkan. Kita yang sunat banyak. Apa kita ambil? Itu kata-kata Ibnu Mas'ud. Jadi maknanya Al-Quran mengajar kita tentang asas bahawa kita memilih benda yang jelas. Rasulullah SAW juga mengajar kita memilih benda yang jelas. Para sahabat yang mendapat didikan daripada Rasulullah SAW juga mengajar kita memilih benda yang jelas. Tidak seperti orang Kristian yang dia tak boleh membezakan antara clarity dan ambiguity. Benda yang clear dengan benda yang ambiguous. Benda yang sama-sama. Dan jadilah asas mereka benda yang sama-sama. Sebab tu saya buat malam ini untuk kita nak faham bahawa kisah orang terdahulu ni banyak mengajar kita dan bagaimana Islam, Allah Subhanahu Wa Taala memelihara agama ini dengan menjadikan kita ni memilih benda yang jelas, menjadikan asas benda yang jelas, bukan benda yang sama-sama. Dan itulah salah satu pengajaran bila kita membandingkan kita dengan apa yang dibawa oleh Jesus Christ yang telah dicampur adukkan. Saya bawa contoh sebelum tu berkenaan dengan yang ni. Kalau dulu seorang sahabat saya, dia bekas padri besar di Toronto, dia kata the sunnah of Jesus. Sebab apa? Benda-benda ni disebut di dalam Bible apa yang dibuat oleh Jesus Christ. Sekarang kita tengok siapa ikut, orang Islam atau orang Kristian. Pertama, circumcision. Jesus Christ dia, sebab dia orang Yahudi, dia sunat ataupun tempatan kan. Setengah orang budak-budak